قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله فأرشد الخلق لدين الحق bisayfihi wa hadyihi lil haqqi. Tu satu bait pula. Bait yang ketiga. Tak kala kata musannahnya, kemudian salam Allah dan selawat serta selawatnya ala nabiyyin ja'a bit tauhidi, atas Nabi yang datang ia dengan membawa tauhid. Walhal sungguhnya telah sunyi agama ketika datang itu sunyi daripada tauhid. Tak kala datang fa'arsyadal khalqa, maka tunjuk ajar ia, maka tunjuk ia Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqa akan makhluk. Maksudnya jin manusia. Dia panggil itlaq, ibarat dengan umum. Kerana khas, bukan semua makhluk kayu batu menyapa semua dak. Fa arsyadal khalqa, maka tunjuk ia akan makhluk. Muradnya jin manusia. Ada pun khilaf apa malaikat tu khilaf. Lidinil haqqi, tunjuk aja akan agama atau bagi agama yang sebenar. Bisayfihi wa hadyihi lil haqqi, kata setengahnya bagi agama Tuhan al-haq. Tengok dipakai makna al-haq tu, teka tengok dalam syarah dia. Itu kita lalu sekali mata. Kemudian katanya syekh kita, katanya musannaf Ibrahim al-Laqani, dia kata fa arsyadal khalqa ila akhirih, itu ma'tufun. Tu nak i'rab nahwu fa harata jumlah arsyada tu katanya ma'tufun ala jaa bit tauhid. Jadi seolah-olah kata ini perkataan ataupun ini jumlah ni atas ke atas jumlah jaa bil had bit tauhid. Jumlah arsyadal khalqani atas pada jumlah jaa bit tauhid. Ala nabiyyin jaa bit tauhid, tak kala jaa fa arsyadal khalqa. Tak kala itu fa yaqtadi, maka menghendakilah ia. Qauluhu fa arsyada, tak kala dia tu jadi atas situ fa yaqtadi, maka menghendaki ia akan annan nabiyya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyadal khalqa, tunjuk ia akan makhluk, tunjuk ajar akan makhluk, menyeru makhluk bisayfi, bunyi dengung tu dengan pedang. Sebab dia kata no fa arsyadal khalqa li dinil haqqi bisayfihi. Mana arsyada bisayfihi, tunjuk, mengajar, menyeru dengan pedang. Memberi dengung katanya dia mengajar, tunjuk ajar dengan pedang. Aqibal irsali, kemudian daripada letak rasul. Maknanya letak jadi rasul, mengajar dengan pedang selalu. Fahamnya. Kerana kata ya tadi begitu. Ali annal fa'a, kerana bahawa fa tu ratah atas dengan fa, bukan kaedah nahwu kata atas dengan fa menunjuk atas apa. Taqtadit taqiba, taqita tu silap titik. Taqiba ba, bukan tada. Hak nulah makna kata wal fa'u lit tartibi wat ta'qibi. Fa tu dihantarkan dia memberi menunjuk atas tertib, supaya kata jaa zaidun fa amrun.
telah datang oleh Zaid. Maka ni kemudian duk meta Umar datang. Dia panggil atas dengan fa, memberi faedah tartib belatu, lagi pula mengeringi. Makna belatu dengan secara tak lama lah, dengan secara tidak lama. Datang oleh Zaid duk meta Umar datang. Tu reti dengan fa. Kalau soma tu lambat, tertib secara berlambatan. Tu asa hatar lepas tentang guna isti'mal pakai yang lain pula. Balarah marilah pula. Kita kira asa. Asa keceklah tu memberi kata belatu. Telah datang oleh Zaid. Kemudian maka Umar reti kata Umar mari ke dia sikit. Ke dia sikit lah, bukan ke dia lama dah. Ke dia duk mata ya. Tu makna atas dengan fa pada asal belah tu. Kemudian tak kalau musannaf kata fa arsyada, tak kata wa arsada. Jadi reti kata Tuhan letak dia jadi rasul tu berdakwah dengan pedas lalu. Dah moga kata fa arsadal khalqa li dinil haqqi arsyada bi sayfihi. Macam mana nak jawab? Yang kita maklumnya masa letak jadi rasul di Mekah 13 tahun, tak ada apa lagi, tak ada disyarak apa lagi, duk suruh sabar Muhammad awak gano kemu pun kemu sabar. Orang jahil kata gapo kemu tak sadap peduli, tak sadap caralah. Dia kasar dengan mu pun biar ke dia lah. Ada gitu. Orang buat nyakit tipu mu sabar sudah Muhammad. Perkara 13 tahun di Mekah. Tu lamanya. Manakala hijrah diizinkan berpindah pergi kepada Madinah, setahun pertama dak lagi, masuk tahun yang kedua baru izin, baru disyaratkan. Tu dia baru disyaratkan perang Badar tu. Tahun yang kedua dah tu. Pahgana kata fa arsyadal khalqa li dinil haqqi bi sayfihi. Jadi dengung gak fa yaqtadi, maka memberi dengung ia. Ia mana? Qauluh musannaf tu, kalau musannaf tak kalah mari atas dengan fa tu, memberi dengung kata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyadal khalqa bis sayfi, tunjuk akan makhluk dengan pedang, aqibal irsali, mengiringi letak rasul. Sebab apa kata yaqtadi begitu? Illa li annal fa'a, kerana bahawa fa fa yang mengatafkan tu, li annal fa'a al fa'il atifata, fa yang mengataf tu taqtadi, menghendaki ia at-taqiba, menghendaki akan mengiringi, berturut-turut mengiringi tu. Wal halnya ma'a annal jihada, serta bahawa jihad, jihad makna qital tu, lam yusyra, jihad makna suruh, apa dia tu melawani nafsu, melawani hujah, melawani tu suruh dah. Jihad makna umum tu, jihad makna qital tu lam yusyra, belum disyarakkan. Lam yusyra, belum dituntutkan lagi, tak ada syariat lagi, tidak dijadi syariat lagi. Bahawa jihad masa tu lam yusyra, belum disyaratkan, belum dijadikan syariat lagi masa tu. Bi fauril irsal, apa fauri makna segera. Dengan segera irsal, belum disyaratkan bi fauril irsal, naknya dengan tidak disyaratkan mengiringi, nak betul lah. Kalau kata bi'aqbil irsal apa tadi, aqibal irsal apa tadi, zuhir lah, tapi ibarat dengan faut, tak apalah, faut sama makna segera. Tidak disyaratkan dia dengan mereka cari lurah kalau ada mengiringi, itu zahir. Dengan mengiringi irsal tak lagi, tembik situ dulu. Bal, bahkan, yani bal yusra'u, bahkan jihad itu disyaratkan ba'dal hijrati, kemudian daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau orang likung nak bunuh dia pada malam tu, Tuhan izinlah kepada dia keluar daripada rumah. Jibril mai royak ke dia, Muhammad, mu tak boleh tidur malam ni.
Mu tak boleh tidur rumah malam ni. Riwayat siap-siap dah. Maklumat dulu dah. Jibril riwayat dah mu tak boleh tidur di rumah malam ni. Allah Taala izin dah kamu keluar. Tu dia. Maka sudah selesai upacara, Nabi pun turunlah daripada rumah dia, di celah-celah orang yang dek likung tu, turun pergi menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar seolah duduk bertelinga, duk tunggu masa saja. Sebab utah dia sedia dah 2 ekor. Ada apa belanja apa dia bekal dah, duk cedes semua. Bila kata Nabi kata pergi selalu dah. Dia duk sedia dah. Duk sedia dah kerana dia faham betul. Tak kalau orang lain duk hijrah gi dulu, Umar pun hijrah gi dah, dan sahabat lain tu duk gi peluang hagi gitulah duk gi dulu. Bila Abu Bakar tu gi mintanya dia, minta izin dengan dia nak hijrah, dia temu nanti sekali dengan aku. Ya faham dah lah. Tak lama dah. Tak lama dah. Dia pun sedia bela-bela. Sedia taruh. Lepas tu bila Nabi tu rumah dia gi pak Abu Bakar pada waktu malam, tak ada apa selalu pada malam tu. Tu dia. Anaknya Asma tu sipai dengan bekal apa, bubuh dalam satu bekas, anak ikat Jabir apa itu kata. Anak ikat tu nak ambil apa? Tali kenik dia dak pakai, dia ambil kerak dua. Ikat dia tu so ikat dia nyesok. Sebab tu digelar ke Asma Zunnitatain. Tali kenik tu dia kerak jadi 2. Tengok sokong. Kemudian tak kala tu lepas pada hijrah lama mana? Bisa natin setahun. Kemudian daripada hijrah setahun baru disyarakkan akad al-jihad. Baru disyarakkan. Sebab li'annahu kana bahwasanya al-jihad itu jihad mana qital. Syuri'a fi safar. Iaitu disyarak kepada bulan Safar. Fi safar minas sanati tsaniyati, daripada tahun yang kedua minal hijrati. Ada dia hijrah tak bulan hijrah tu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Pagi pusing cukup bulan Muharram Safar. Mula situ jadi mula nak hampir masuk. Maknanya masuk tahun yang kedua lah. Bercukup setahun. Dia. Minas sanati tsaniyati minal hijrati. Kerana berlaku perang tu, berlaku perang Badar bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan syarak pada bulan Safar. Begitulah kama nabbaha alaihi, seperti barang yang telah menjaga atasnya barang. Kata mana? Kata disyarakkan selepas hijrah setahun. Disyarak pada bulan Safar tu telah menjaga atasnya oleh Asy-Syaikhul Halabi, oleh Al-Halabi, di mana nabbaha fis sirati, dalam kitab sejarah sirah dia masyhur dengan As-Siratul Halabiyah. Kitab As-Siratul Halabiyah. Wa qad yuqalu, dan terkadang dikatakan at-ta'qibu fi kulli syai'in bihasabihi. Terkadang dikatakan, ini boleh dikatakan fil jawab lah, jawab hak i'tiraf tadi. Kerana di sana memberi dengung kata setelah dia letakkan rasul, lepas tu syarak selalu fahamnya. Dengan jihad. Sebab musannaf kata bisayfihi, seru orang dengan pedang. Mana seru dengan pedangnya? Seru dengan pedang nu masa duduk di Madinah nu, di Mekah 13 tahun tak ada apa. Lalu tu terkadang dijawab gini, at-ta'qibu fi kulli syai'in bihasabihi. Ada terkadang jawab gitu. Mana masalah mengiringi ni, mengiringi pada setiap suatu itu, mengiringi pada setiap perkara itu adalah ia dengan sekira-kiranya lah, dia kata tu. Tengok sekira-kira lah. Lambat cepat tu, hak tu tengok di sekira-kira. Bukan cepat semacam, tak juga, tengok sekira-kira lah. Tu dia. Thumma amatahu fa aqbarah.
Kemudian memati Allah, lepas dia mati maka diperkuburkannya. Tengoklah tu sekira-kira ada 2 hari bau tanah. Nah, kadang-kadang mati pak tanah selalu tu juga. Kita nak kata sekia-sekia dengan dhabit tetap tak boleh lah tu. Bihasabihi dia kata. Mengeringi pada semua perkara tu adalah ia bihasabihi dengan sekira-kiranya. Sekira-kira syek lah, tengok di syek tu. Tapi orang bantah pula wa nuqisha, dan dibantahkan fi zalikal qaul. Orang bantah pula kata belah tu orang bantah. Di munaqasyah dibantahkan fi zalika, pada demikian fi zalikal qaul, kata at-ta'qid fi kulli syai' bihasabih dia. Orang bantah kana bi annahu la yuqalu zalika, tak dikatakan akan demikian itu zalikal qaul. Mana at-ta'qid fi kulli syai' bihasabihi, orang tak kata gitu. Malaikat boleh nak kata gitu di sini boleh, illa iza kana al-mazkuru, malaikat apabila adalah yang tersebut itu la yumkinu wujuduhu, tak mungkin adanya al-mazkur qabla mudiyil muddati. Malaikat tak mungkin adanya al-mazkur sebelum daripada lalu masa. Masa mana? Masa muddah allati bainahu, masa yang antaranya antara al-mazkur dan wa bainal ma'tufi alaih. Tu tak mungkin nak lalu, tak mungkin nak ada sebelum pada lalu masa antaranya dan antara ma'tuf alaih. Misal sebenarnya kama fi qaulika, seperti barang yang ada pada kata kau tazawwaja Zaidun fawulida lahu. Hak tu tak apa. Hak tu boleh kata at-ta'qid tu fi kulli syai' bihasabihi ya lah. Tazawwaja Zaidun, telah berkahwin oleh Zaid. Bila Zaid berkahwin fawulida lahu. Jumlah wulida atas pada jumlah tazawwaja. Harap atasnya pa. Pa li ta'qid. Beranak apa nama berkahwin pagi ni petang beranak. Tak boleh jadilah tu. Ataupun berkahwin seminggu beranak, kahwin 4 sebulan beranak, tak boleh jadi belah tu. Mereka lagi dah menikah dengan orang ada tu nak beranak dah. Tu dia. Telah berkahwin oleh Zaid, tak kalau kahwin faulida lahu, maka dilahirkan anak baginya, bagi Zaid. Tak ada dia kena 9 bulan kurang-kurang. Kurang-kurang butin dia 6 bulan. Lepas pada beranak, lepas pada berkahwin, duduklah dengan isteri 6 bulan beranak. Boleh jadi. Kalau gitu orang panggil, patut atas dengan foga 6 bulan. Tu kita kira cepat dah tu. Kalau tidak kat setahun 2 tahun, baru faulida lahu. Itu dia. Maka kecek itu boleh. Tazawwaja Zaidun faulida lahu, tak mesti kata summa. Dia mau kata fawano, lepas dah kahwin duduk setahun 2 tahun baru boleh anak. Kan kena summa lah. Tak apa, at-ta'qib fi kulli syai' bihasabihi. Boleh kata gitu dia kata. Kalau tepat bahasa ni. Kalau gitu masalah ni, masalah di sini kita nak tahu arsyadal khalqa li dinil haqqi bi sayfihi ni 13 tahun. Letak jadi rasul 14 tahun baru disyaratkan jihad. Macam mana kata fan? Semolatnya wa arsada ke afun summa ke kita kata. Salam. Wa huna, dan di sini pada kalam musannaf ni, qaul musannaf ni, al jihadu yumkinu husuluhu qabla hadhihi al muddah. Di sini jihad itu mungkin berlakunya jihad sebelum daripada ini masa. Kana ki hadhil muddah ni allati bainahu bainal mazkur wa bainal ma'tuf alaih, antara irsal dengan al-jihad dimasukkan yang kata irsyadul khalqi bisayf, itu maknanya al-jihad lah. Antara irsal letak rasul dengan suruh jihad selalu tu mungkin. Apa kedianya tu letak pak menjadi Rasul Muhammad. Menjadi rasul. Esok mu kena pergi selalu dah. Tak ada apa. Ada permasalah tazawwaja Zaidun fa wulida lahu tu.
itu tak boleh nak cepat. Tu dia. Kerana pada segi hukum syarak nak cepat pada 6 bulan tak boleh, bukan anak sendirilah. Ini nak kata wulidalahu kan ni. No tak apalah kata bihasabihi pun. Ada pun di sini nak kata at-ta'qib fi kulli syai' bihasabihi tak boleh di sini. Kerana apa? Kerana nak boleh kata gitu tu apabila tak mungkin ada sebelum lalu masa antara al-mazkur antara ma'tuf alaih. Kalau itu hak sini yumkinu. Bila yumkinu tak boleh nak kata at-ta'qib fi kulli syai' bihasabihi. Tu dia membantah situ. Jawab pula wa ajaba ba'duhum, dan telah menjawab oleh setengah ulama bi annal jihada ghairu mungkin. Jawab kata jihad tu tak mungkin oleh husuluhu. Kedai mudah mari. Al jihadu ghairu mumkinin ay ghairu mumkinin husuluhu, tak mungkin oleh hasilnya qabla hadhil muddah, sebelum pada ini masa. Tak mungkin kan? Tak mungkin dari segi ni min haitsu adamil izni fihi. Tak mungkin sungguh tilik situ. Dari segi tidak izin padanya. Allah tak izin boleh ke? Tak boleh. Tengok tu. Fasbir li hukmi rabbika. Tuhan kata, hai Muhammad, maka sabar olehmu bagi hukum Tuhanmu. Muhna sabar. Tu putusan Tuhanmu kata kok mana mu nak turut situ. Jadi pergi dulu jangan. Mu jangan pergi dulu. Hukum Tuhanmu suruh lagu mana mu nak buat lagu tu. Mu jadi potong pergi dulu jangan. Tuhan kata fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut, dan mu jangan jadi seperti tuan punya ikan. Ku tak izin pergi dulu. Ni pun tak boleh. Kalau gitu tilik pada Tuhan tak izin jihad mana boleh. Tuhan ada suruh sabar Muhammad. Orang buat penyakit ti kamu, sabar Muhammad. Orang kata kamu teruk-teruk, mu jangan sedih Muhammad. Fala yahzunka qawluhum, jangan menyedihkanmu oleh kata mereka tu kata mu bukan rasul Muhammad. Quran mu ngaruk Muhammad. Sihir Allah sedih. Tak sedih Muhammad. Kami tahu semua inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau gitu boleh nak hidup jihad belum Tuhan izin? Tak boleh. Dia kata tak mungkin. Jawab itu. Bi annal jihada ghairu mumkinin ay husuluhu qabla hadhihi al-muddah. Yani muddah allati bainahu wa baina ma'tuf alaih. Tak boleh. Min haitsu adamil izni fihi. Dari segi tidak izin yakni oleh Allah akannya fihi fil jihad itu. Tak apa. Jadi makna hak musannaf kata fa arsyadal khalqali dinil haqqi bi sayfihi, tak ada apa dah lah. Tu dia tilik pada segi Tuhan tak izin, Tuhan tak suruh, Tuhan tak syarak lagi, tak mungkinlah. Nampak tu. Kemudian wa aqala asy-syihabu, telah berkata oleh Asy-Syihab Al-Mallawi, dia kata wa yumkinu, dan mungkin oleh kata mungkin oleh at-ta'qibul haqiqi. Ta'qib sungguh tak ada apa, mungkin oleh ta'qib yang hakiki bin nazari li qawlihi. Dengan tilik bagi kepada katanya, kata musannaf wa hadyihi lil haqqi. Tilik situ. Kalau setakat fa arsyadal khalqali dinil haqqi bi sayfihi saja tu tak boleh. Kena lagi bi sayfihi wa hadyihi. Kalau itu wa hadyihi atas pada sayfihi. Lepas tu sayfihi ba tu ba takluk mana? Takluk pada arsyada. Tu makna kata irsyad, ia tunjuk aja, menunjuk ia Nabi akan makhluk kepada agama Tuhan yang hak. Tunjuk dengan pedangnya dan dengan petunjuknya, dengan menunjuknya kepada yang sebenar. Tilik situ. Tu tak apa nama ni takkid hakiki sungguh. Tuhan letak pak dia tunjuk selalu. Tak apa. Tuhan letak dia, Tuhan suruh dia bangun pergi selalu. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dia pun tak melengah-lengah lagi dah lah. Bila Tuhan suruh
Ha tu tak apa nasbah dengan hadihi. Ya tengok demo ni cari jalan deh. Kita tak ertilah cara tu. Orang iktiraf tak pandai nak lepas lah. Ni kita tengok jalan dia mau buat jalan iktiraf, lepas tu kita buat jalan jawab. Apa tu? Ni panggil nak menyekik ilmu. Kita nak buat sendiri tak pandai. Tengok supaya kita nak tanya dekat dia tak pandai. Ada menyekik gapo tanya, tak mari dia otak nak buat masalah tak pandai. Bawa orang tanya, bahasa napa dia mau tolong tanya. Ada orang menyekik bahasa saya menyekik menyekik tu mana? Menyekik gini. Orang lain, mujur dia tu nampak jalan menyekik. Pak jawab proof, nampak ada. Tu dia nah, kita orang tak cergah ni nak buat menyekik pun tak pandai. Tak pandai nak buat menyekik. Tu dia. Itulah dia jalan buat manakalanya itu diiktirafkan, lepas tu dijawabkan. Ni satu jawab, iaitu boleh pakai takkid sungguh. Manakala Tuhan letak rasul kemudian tak lama irsyad dengan jalan hadihi tu. Hak tu sungguh takkid hakiki sungguh. Supaya dengan kata jaa Zaidun fa amrun, datang oleh Zaid kemudian duk meta Umar mari. Zaid mari duk meta Umar mari. Ni pun Tuhan suruh dia letak dia jadi rasul, Tuhan suruh dia pergi menyeru. Meta dia selalu pergi menyeru. Tu takkid hakiki, tak ada apa. Tapi nasbah dengan saifihi tak boleh lah ya dah. Kerana waktu lambat 3-14 tahun baru suruh. Ya molek. Itu makna kata Asy-Syihab Malawi, dia kata begitu. Dia tak mungkin pakai takkid hakiki, tapi bin nazari liqaulihi, dengan tilik bagi kata musannaf wa hadihi lil haqqi. Sebab apa kata yumkinu li annal irsyad bil hadi, kerana bahwasanya menunjuk dengan jalan hidayah. Itu kana aqibal irsali, adalah ia al irsyad bil hadi itu akibal irsal, mengiringi letak rasul tu kan jalan selalu tugas dia tu. Menyapa Muhammad dia menyapa, mu menakuti dia positif menakuti. Falam yata'akhir, maka tidak kera-kera dah ia. Dia tamai logat hak dekat kera-kera. Falam yata'akhir, bila Tuhan irsal dia, Tuhan letak dia, suruh dia tegak, falam yata'akhir, maka tidak keralah ia. Logat ni hak dekat. Falam yata'akhir, maka tidak terkemudian, maka tidak takhir. Dia macam punya Arab, tidak tertakhir dah mihal rahannya, tidak kera dah ia anil irsyad, tidak tak kera dak, suruh selalu. Hak bahasa kera ni kera apa? Tak lagi dah tak kera dah. Tu dia lahzatan ma, kemai tidak kera ia, tidak takhir ia anil irsyad, daripada menunjuk itu. Lahzatan ma tu ma zaidah ya, nak mengkuatkan. Satu lahzah jua pun. Itu bunyi gitu. Lahzatan ma, satu lahzah jua pun. Tu dia. Habis klik kepada bicara arsyada yurshidu irsyad. Irsyad masdar dia. Kali gitu apa makna irsyad? Patah klik cakap logat pula. Wa ma'nal irsyadil haqiqiyyu, dan bermula makna pengertian irsyad, makna yang hakiki, sifat ada makna bukan sifat ada irsyadi. Wa ma'nal irsyadil haqiqiyyu, dan bermula makna irsyad, pengertian irsyad ia bahasa hakikatnya, hak yang sebenarnya apa? Makna ialah tafyiruhum rasyidina ay mahdiyina. Tu makna dianya, menjadikan mereka itu yang dapat petunjuk. Tu makna irsyad. Tafyiruhum rasyidina. Kalau gitu bila nak tafsir arsyada ke maknanya mana? Fayyarahum rasyidin. Itu makna arsyada. Tafyiruhum, menjadi akan mereka itu yang dapat tunjuk. Atau kata yang menunjuk ataupun yang tunjuk ajar, kita panggil irsyad. Irsyad tunjuk ajar.
Tunjuk jalan. Jalan belaka tu irsyad. Panggil irsyad tu tunjuk jalan, tunjuk ajar. Cuba tolong tunjuk ajar sikit weh, ataupun cuba tolong tunjuk jalan sikit weh. Kau ada musyrik masalah ni, cuba tolong tunjuk ajar sikit. Ataupun cuba tolong tunjuk jalan sikit weh, tak nampak masalah ni. Tu panggil irsyad. Ai mahdiyina rasyidin dengan isi fa'il, tafsir mari dengan isi maf'ul. Ai mahdiyina, dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk. Menjadikan mereka itu yang dapat petunjuk tu panggil irsyad. Maknanya tunjuk jalan, tunjuk ajar. Wa fassaruhu majazan bidilalati. Tu makna majaz. Mana hakiki hak ni? Menjadikan seorang itu dapat petunjuk. Tu panggil irsyad. Tapi wa fassaruhu, dan telah mentafsir mereka itu ulama akan al-irsyad, tapi dengan jalan tafsir majaz, makna majaz. Tafsir bidilalati, arsyada dengan makna dalla. Semata-mata tunjuk. Fa arsyada, maka tunjuk ia. Tu hak tafsir arsyada makna dalla. Banyak ke dia tafsir hak tu, tapi hak tu makna majaz, bukan makna hakiki. Makna hakikinya menjadikan seseorang itu yang dapat petunjuk. Itu makna irsyad. Patut orang tafsir dengan cara majaznya adalah makna menunjuk, semata-mata menunjuk. Baik. Kemudian fa in humila 'alal awwali, maka jika ditanggung akannya akan irsyad 'alal awwali, yani 'alal ma'nal haqiqi, atau makna dia hakiki. Kalau kita tanggung arsyada atas makna hakiki, makna dia asal tadi, kana khaffam biman amana, adalah ia irsyad tu khas, ia tertentu ia dengan mereka telah beriman. Tu dia. Orang mukmin yang panggil orang rasyidin. Orang kufar, puak-puak orang kufur tak panggil rasyidin. Itu dia. Kalau gitu khas dengan orang yang telah beriman, tu panggil irsyad. Karena irsyad mana menjadikan orang itu dapat petunjuk, maka orang dapat petunjuk orang mukmin. Orang kufur, orang tak dapat petunjuk, tak masuk dalam makna irsyad. Tu kalau ditanggungkan irsyad atas makna yabtamu, karena irsyad itu khasan biman amanah. Wa in humila 'ala tsani, dan jika ditanggung akan dia irsyad tu 'ala tsani atas makna yang kedua, makna majaz, iaitu makna dilalah. Irsyad makna semata-mata menunjuk. Kalau tanggung makna tu, kana adalah irsyad itu amman, merata ia. Ni hak ni ratalah. Umum melengkapi ia, merata ia akan liman amana wa liman kafara. Fa arsyadal khalqa, maka tunjuk ia arsyada mana dalla, menunjuk ia Nabi sallallahu alaihi wasallam al khalqa akan makhluk. Kerana ke makhluk tu jin manusia dia panggil as-saqalat. Jin tu ada yang kufur, ada mukmin, ada yang begitu manusia. Kalau gitu bila pakai arsyada mana dalla, umum, tunjuk kepada beriman. Kalau orang beriman dah berjalan, apa tunjuk pada beriman? Beriman dah, tunjuk di atas mengekal, tunjuk kepada mengekal di atas iman. Itu dia. Boleh tanggung kedua-dua tu kata dia. Kalau kita tanggung makna yang pertama, jadi khas dengan man amanah, orang telah beriman je. Kalau pakai makna yang kedua, makna dilalah, itu irsyad tu umum bagi semua orang yang beriman dah, dan mereka yang telah kufur. Habis. Wa qawluhu, dan katanya musannaf al-khalqa, arsyadal khalqa. Ni khalqa ni kelimahnya masdar, tapi pakai makna isim maf'ul. Kalau kita kira kelimah khalaqa fi'il madhi, yakhluqu dharab, khalqan itu masdar. Pasti isim fa'il khaliqun, tu hayam jadi. Isim maf'ul makhluqun, benda kena jadi. Kalau itu sini khalqi kelimah masdar, tapi makna isim maf'ul.
Hati dia kata min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Sini makna makhluk. Tak sah nak tunjuk akan menjadi, tak sah. Kena khalqa makna al-makhluqa. Lepas tu makhluk ni setiap barang kena jadi panggil makhluk. Kayu, batu, tanah, air, api, angin, semua tu makhluk. Kamu dia murak lah pulaknya. Ai, tafsir murak lah pula. Ai jami'as saqalaini. Arti semua dua yang menanggung keberatan, dua yang dua keberatan. Dua keberatan. Siapa as-saqalain? Badan. Al-insi, nun tu jatuh titik. Satunya manusia, yang kedua wal jinni, jin. Tu panggil saqalain. Dua keberatan. Sebab apa manusia dan jin panggil dua keberatan? Kerana memberat bumi. Sabit kadang-kadang kata mu duduk semaya badak kada berat bumi. Ada yang kecek lah tu. Klik dengan kita mengaji. Ada yang kita dak kecek. Jadi manusia dan jin ni panggil saqalan. Dua keberatan. Mana? Duk berat bumi. Jin nak tanya mana? Manusia tengok kita ni kata banyak mana duk berat bumi. Itu dia. Ada setengah tafsirnya orang yang menanggung keberatan. Kenapa syarak tutup atas dia? Dia berat tutup kena semaya, tutup kerja barang wajib secara umumnya, wajib tutup kena patai larang berat tu. Jadi orang panggil dua yang menanggung keberatan. Kalau itu kena ke ins, manusia wal jin dan jin. Tu murak makhluk tu. Bukan kata kayu batu masuk dak. Dia panggil apa pula dah tu? Min itlaqil 'am wa iradatil khas. Kecek umum makhluk tapi kanaknya manusia dengan jin. Tak habis. Dia panggil min itlaqi 'am tapi wa urida bihil khas. Wa iradatil khas. Ijma'an, hak tu ijma'. Kata irsyad tunjuk kepada makhluk dengan makna jin manusia, itu ijma' sekalian ulama lah. Ijma'an ay minal ulama'. Ijma' daripada semua ulama, tak ada khilaf lah. Kata jin dan manusia ni dua makhluk yang kena utus, dua makhluk yang kena suruh, dua makhluk yang kena taklif dia panggil. Kena taklif, kena tutup ke syarak. Hak tu ijma' lah. Lepas tu sikit lagi wa kaza ka jami'i thaqalain. Dan seperti ini juga seperti semua jin manusia tu juga al malaikatu. Ibarat dengan kaza tu mana isyarat pada khilaf dah lah. Demikianlah juga seperti jami'i thaqalain al malaikatu. Maknanya rasul disuruh juga menyampai kepada malaikat. Itu kaza lah. Binaan. Kata kaza ni pun kami berlaku sebagai berlaku di atas. Seolah-olah kata kami berlaku ni ataupun boleh baca binaun. Ni huwa mabniyun ala. Ini ni ataupun haza dibina ke Allah atas kaum ala annahu, yani ala qaulin bi annahu mursalun ilaihim irsala taklifin. Itu dia. Kata gini ni, kami kata wa kazal malaikatu. Kami kata gitu tu. Demikian supaya jin manusia juga malaikat. Kerana malaikat maknanya disuruh syarak juga ke dia. Dia letak rasul menyampai juga kepada dia. Ini ni binaun. Ni haza mabniyun. Ini ni katanya supaya tu juga malaikat dibinakan ala qaulin, bina atas kaum bi annahu, tu tafsir kedai dah tu. Dibina atas kaum yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mursalun, disuruh akan dia ilaihim, kepada mereka itu malaikat, sebagai irsal taklifin, mafhum talak bagi mursalun. Berlaku atas kaum tu. Jadi kalau kira atas kaum ni gak tiga makhluk hak kena tutup taklif hukum Tuhan, tiga bagai: manusia, jin, malaikat. Jadi boleh kata umat Nabi semua tu, manusia maklum dah,
jin puah tu ya juga, dan malaikat semua tu boleh kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kaun ni. Atas kaun ni. Adapun jin manusia tu ijma', malaikatnya okeylah. Hang berlaku atas kaun ni enggak? Malaikat pun umat juga, panggil mukallaf juga. Tapi kaun ni tidak muktamad mana. Lalu tu Syekh kata warrajihu, wal qaulur rajihu, kaum hak rajihnya annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim, diutuh disuruh akan dia kepada malaikat sebagai irsala tasyrifiyah, sebagai suruh memuliakan, suruh nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ya. Orang panggil apa? Oh, Nabi kita ni mulia sungguh. Siapa kan? Siapa malaikat pun dia menyapa juga ke malaikat. Oh, mulia sungguh. Karena kita tahu malaikat ni hamba Tuhan yang mulia. Oh, hamba Tuhan yang mulia pun Nabi disuruh juga pada malaikat. Ana kata mulia sungguh Nabi. Dia panggil irsal tasyrih. Irsal tasyrih, bukan irsal taklif. Hak taklif ni kita. Sebab apa kata begitu? Kerana masalah taat tu adalah tabiat malaikat dah. Tak ada hendak taklif lah. Taklif makna memberatkan. Taklif tu apa makna? Ilzamu ma fihi kulfatun. Tu makna paksa. Paksa kerana malaikat dia tabiat dia dah pasal taat tu. Hak jadikan rokok semua tak ada nak paksa dah dia. Hak sujud semua. Hak qiyam semua, hak duk zikir tu zikir, hak tasbih. Malah tu dah tabiat dia dah. Dah nak paksa dah supaya kita pagi makan, tengah hari makan, petang makan, tu malam makan pula. Tak ada apa dia tabiat dia. Nak buat undang-undang, alih nak makan pagi. Ada nak buat undang dah. Saya makan sendiri. Tu dia. Tak ada apa dah tu bahasa dia lah, apa cari makan. Dia tabiat dia. Ni pun puak malaikat tu tabiat dia dah pasal taat, rokok, sujud, zikir tu tabiat dia. Tak ada nak paksa, tak ada taklif apa dah. Apa suruh juga? Suruh juga nak memuliakan Nabi. Muliakan Nabi kan nak tengok malaikat mulia tu umat dia juga. Tu dia. Maknanya nak mulia tu. Dia panggil irsal tasyrik. Ini kaum rajih di situ. Kama taqaddama laka tahriruhu. Syekh kita kata seperti mana barang telah dahulu bagi engkau oleh huraiannya ma. Wayak dah. Dia duduk cakap ketebah dulu lah. Balik tengoklah, kan nak tengok ke ma taqaddama laka tahriruhu di mana? Tu ada di apa dah bercakap tentang masalah qauluhu jaa di muka 7. Di muka 7 tu pada kata qauluhu jaa. Turun baris berapa bawah pada tu? Turun marin ni. Tengok dia bang di baris ni adalah. Wa qad arsalahu Allah Ta'ala ala ra'sil 40 sanah ila jami' al-mukallafin min ath-thaqalain ayil insi wal jin. Summiya bidzalika, sebab apa manusia dipanggil thaqalain? Li'annahuma aqallal ardh. Dia memberatkan bumi sana. Kata ke li syuqalihima bizunub, berat dia sebab dosa. Kata ke berat penimba di akhirat esok. Wa kharaja bisaqala al malaikah fa innahu lam yursal ilaihim irsala taklif. Tu bar ursila ilaihim irsala tashrif lianna ta'atuhum jibilliyatun la yukallafuna biha wa hadha huwa alladhi tamadahu ar-ramli. Dah tu ma taqaddama laka, mudahlah kita tandanya supaya nak mudah cari. Itulah yang Syekh kita kata di sini kama taqaddama laka tahriruhu. Dia kata seperti barang telah dulu dah bagi engkau wahai mukhatab oleh tahrirnya, oleh huraiannya ma. Sanilah sebab sani. Walaupun dia kata wa irrajjaha ba'duhum huna khilafahu, dan jika telah mentarjah oleh setengah-setengah ulama di sini akan menyalahinya rajah. Hak rajah tu annahu mursalun ilaihim irsala tasyrih,
walaupun ada mentarjih ulis setengah-setengah di sini akan khilafahu, khilaf bagi rajih ini. Mana Ibnu Hajar sana dia kata haza ni i'tima' oleh Syekh Ramli. Pamai wa khalafa lah ni. Wa khalafahu Syekh Ibnu Hajar wa ibaratuhu ba'da qaulil musannaf abduhu wa rasuluh likafatis saqalain. Ingat tu. Wa amma irsaluhu ila sairil hayawanati, dan adapun disuruhkannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang tinggal lagi daripada binatang-binatang itu, hak tu fa irsalu tashrifin qat'an, hak tu tak ada khilaf lah. Ai bila khilafin, qat'an mana ai bila khilafin, tak ada khilaf lah. Jadi kita tubik mari kulasahnya. Nabi itu disuruhkan menyampai kepada jin dan manusia sebagai irsal taklif, waktu ijma', dan juga diirsalkan kepada yang tinggal lagi daripada hayawan sebagai irsal tashrif. Tu pun tak ada khilaf. Hak khilafnya irsal kepada malaikat tu irsal taklif ke irsal tashrif. Hak tu khilaf. Tu khulasahnya. Fa in qulta, kemudian maka jika engkau kata buat soal adalah kaifa yastaqimul umumu fil khalqi ma'a annahu lam yurshid man lam yajtami' bih. Apa dia buat soal? Maka jika engkau kata fi soal, kalau engkau tanya kata bagaimanakah betul umum pada makhluk? Bagaimanakah yastaqimul umum? Bagaimanakah betul umum? Fi umum melekat fil makhluk, fil khalqi, yani fil makhluk, pada semua makhluk. Wal hanya kata Nabi disuruh menyapa pada semua makhluk, fa arsyadal khalqa, semua makhluk kata. Di sini semua makhluk kok mana? Wal hanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yursyid, Nabi tidak tunjuk ia akan man lam yajtami' bih, orang yang tak pernah berimpun ia bihi dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok supaya kita orang kamu dia ni nyatalah pak orang semasa dia pun tak pernah berimpun dengan dia, supaya orang duk kat luar-luar tu tak pernah bertemu dengan dia. Macam mana? Nya kata arsyadal khalqa kan ada hak dia tak menyapa apa, ada hak dia tak ada ajar apa, ada kan kata arsyadal khalqa menunjuk tak umum gitu. Kalau aku tanya situ, qultu fil jawab, aku jawab kata gini, al irsyadu a'ammu, menunjuk itu umum, min ayyakuna bi nafsihi. Gitu lah. Irsyad tunjuk ajar tu umum, ia melengkapi daripada bahawa ada ia irsyad tu sendirinya palakah gi au biwasitatin, ataupun dengan jalan menengahi belapik kita panggil. Tunjuk ajar ni terkadang sendirinya, terkadang belapik dengan orang lain. Hak sendiri hak macam mana? Undur klik kamani jitama'a bihi, seperti mereka daripada sahabat yang telah berhimpun ia dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia ajar sendiri tu, dia tunjuk sendiri, dia berucap pakak dengar, dia ajar pakak dengar. Tu mani jitama'a bih, hak tu apa kata dia ajar sendiri, dia tunjuk sendiri. Ada pun orang hak tak, orang hak kedia pada dia macam awak kita ni, tu dia bakal lepas pada dia wafat lah, kecap mudah-mudahnya lepas pada dia wafat tu masalah ba'dahu belaka tu. Orang tak pernah temu dengan dia lepas pada dia mati dah lah. Au biwasitatin, atau ada binafsihi. Irsyad itu a'ammu min ayyakuna biwasitatin, dengan belapik kita panggil. Perantaraan asal orang. Seperti mana? Kaman jaa, seperti mereka yang datang ia lahir ia ba'dahu, ay ba'da wafatihi, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila temu dengan dia, tak pernah bertemu dengan dia, apa kata dia irsyad ke mana? Dia irsyad dengan jalan wasitah.
Kita boleh dapat daripada melalui ulama-ulama tu wasitah. Sabit tu kata al ulama tu warasatul anbiya dan umana'ur rasul dan khulafaul anbiya. Ulama tu lah dia panggil orang amanah bagi rasul tu, orang harap pada dia tu, orang kepercayaan bagi dia tu. Dia tak ada pun tak apa. Orang ganti dia ada. Khulafa orang pengganti dia. Dia apa yang kata orang kamu dia pada dia tu, maksud dia kata dia ajar juga dengan jalan wasitah. Tu dia sabit kita kata kita nak turut rasul, nak turut kerana rasul tak ada dah. Kita nak ikut jejak lakah dia kerana dia tak ada dah, tak biasa tengok dia, tak biasa dengar dia. Dalam arti kata bila kita nak ikut Quran dia mesti kena ulama. Tu kan. Dia panggil dengan jalan mesti dia kena ikut tu. Pas kita pergi dakwah kata tu tak ikut ulama nak turut hadis lalu, tak boleh jadilah balas tu. Kerana hadis-hadis perkataan dia, pas kita dengar kau dari dia, tak perbuatan dia kita tengok kau. Tikah laku dia kita tahu kau. Tahu tu tahulah. Dengan dalam tengok dengan dengar tu tak. Kalau gitu berkata nak turut sunnah kan mesti kena ikut ulama. Ya lazim dah begitu. Kalau itu kita kamu dia ni maksudnya tunjuk ajar Nabi lah. Dengan wasitah ulama. Dengan wasitah ulama, wasitah hadis. Pas hadis tu ulama tulis lah. Gitu lah. Atau si ulama nak tu hadis, pas hadis ambil mana? Ambil di kitab-kitab siapa? Tengok kitab Sahih Bukhari, agak Bukhari siapa? Orang masa mana kata jadi seleraklah. Betul dia kecek tak pandainya belik belik kaki sendiri, tapi orang tak pandai belik je pergi gitu. Pergi mepe gitu. Pak orang mendengar tak pandai gitu. Tapi tak nampak kan namun takkan nak erti, tak erti. Tu dia masalah. Kita faham dulu. Kita nak dakwah pun kita kena gatik. Banyak orang dakwah lah tu. Kita nak turut Quran, kita nak turut hadis mata-mata. Hadis mata-mata. Semata tak boleh lah, pernah je kena dua mata. Dia kata, tengok semata tengok. Mata dua, kedua keceng sebelah tak boleh lah tengok semata gitu. Dia kena tengok dua mata. Itu dia. Pandai belik. Kalau gitu itulah mana kata kita ni siapa daripada Nabi dengan jalan wasitah. Wasitah kita ulama, kita hadis, syarahan hadis, kitab tafsir, tu menerangkan makna ayat, tu semua ulama lah tu, kerja ulama tu. Mana kita ni masalah irsyad dia juga dengan jalan wasitah. Au kana fi zamanihi. Atas pada mana tu? Atas pada jaa ba'dahu. Kaman kana fi zamanihi wa lam yajtami' bih. Tu misal lagi. Ataupun mereka yang ada ia pada zamannya, ada pada masa-masa ni masih hidup lagi ya. Tu dia. Kana fi zamani ai zamani hayati, pada masa hidup dia tu ada lagi. Tapi walam yajtami' bih, tak pernah berhimpun ia dengannya. Apa sahabat-sahabat hak masuk Islam kok luar-luar. Kita kata hak masuk Islam kok Syam mana tu. Hak masuk Islam kok Yaman mana tu, tapi tak pernah hijrah mai bertemu dengan dia. Tu orang panggil orang tu kana fi zamanihi tapi walam yajtami' bih. Hanya tak bila sahabat orang tu, bila tabi'in, di bila ke tabi'in. Tu dia. Walah semasanya dia. Ataupun orang semasa dengan dia tak beriman lagi, mai beriman kamu dia. Seperti Ka'bul Ahbar kata setengahnya. Dia dah tapi dia tak beriman kamu dia. Tu dia. Awak bila sahabat tak bila, atau dibilang ke orang tabi'in tak bila sahabat. Tu orang panggil apa tu? Orang panggil dia irsyad dengan jalan wasitah lah. Wa qad qala, padahal sungguh telah sabda ia Nabi SAW. Dia katakan li yuballigh ala amat, lamul amri tidak mengaji nahwu. Setengah pada amal jaza 18 tu walamul amri panggil la amat. Bila masuk PM dharat gak kena jaza lah. Bunyinya li yuballigh. Belum wasa. Bila wasa li yuballighil, dikasrahkan kan nak melepas dua-dua mati. Asal baris bila nak melepas dua mati baris bawah. Li anna sakina iza hurrika bil kasrah, dalam surah kata. Tu dia.
Ni dia kata nahwu sarah mesti tu nak belajar, nak main lafaz hadis, nak turun dia kira baca tak kena. Tu dia. Tak ada panggil. Tak wafsa buah halus. Ketok pula tu. Li yuballigh. Nah bila wasa li yuballighish syahidu. Minkumul ghaiba maf'ul. Nah li yuballigh naklah. Reti naklah. Sebab tu wajib tu menyapa tu. Naklah menyampai oleh orang yang hadir minkum daripada kamu. Dia berucap kepada puak-puak sahabat. Lepas tu masa dia nak berucap tu sahabat tak ada tu. Ramah. Sabit itulah bila ketika Nabi tak ada keluar tubik tu tak boleh keluar lagi semua, tak boleh. Dia ada hikayatnya tak kala ketika Nabi SAW keluar pergi jihad, pergi perang. Ada sahabat masa tak ada uzur pun tak ada pergi, kena murih. Apa lain kali pula tu Nabi hantar aja sarayah pergi. Pakat pergi habis. Jangan pergi semualah. Sebab bila pergi semua pas dia turun wahyu Nabi nak ayat siapa? Jangan pergi semua. Tu dia. Lepas tu hak orang dengar Nabi ayat hari ni, wahyu turun dia baca. Ataupun Nabi mengajar hari ni, Nabi ceramah hari ni. Hak mana ada tu dengar syahid dengar. Sudah dengar orang ni kena nyapa kau tak ada dengar. Tu makna liyuballighish syahidu, naklah menyampai oleh yang hadir minkum daripada kamu ni al-ghaiba, akah ya ghaib di sini. Hak tak ada di majlis ni mu kena raya. Dia mau nuklik hari mu raya. Hak dia mau tinggal lagi sebulan tu hak klik mari hak kena raya. Tu dia. Ataupun orang hak pergi kebun. Ya kerana puak-puak Madinah tu dia buat kebun. Musim ni musim kahwin tebung. Ke apa nama ni? Kahwin kebun. Kebun apa? Kebun tamak. Musim kahwin jadi kahwin kebun. Apabila Nabi dak ceramah, ada hak tak dengar, ada hak pergi menego. Kamu kena menyapa. Sebab apa kena menyapa? Ni fi kuwati ta'lil. Farubba muballighin. Baca muballigh. Muballigh tu kena ke orang yang menyapa. Muballigh tu orang yang menyampai tu muballigh, orang yang kena menyampai tu. Farubba muballighin. Kerana terkadang rubba li taqlil. Kerana terkadang barangkali orang yang kena menyampai itu au amin sami'in, lebih hafal, lebih kuat, lebih jaga daripada orang yang mendengar lagi. Ada satu riwayat dengan apa? Afqahu, lebih faham, lebih reti daripada orang dengar lagi. Tapi tu nak nyapa. Apa nak royak tu? Ni hadis ni dalil. Ni kata ulama lebih ni kata fuqaha lebih ni. Ni ulama fiqh ni lebih pada hadis saja ni. Hari kita ada dakwa kata ahli hadis. Fuqaha lebih lah. Sebab apa? Sebab orang fuqaha ni dia dengar hadis pak, dia boleh waktu berhukum beratus-ratus. Orang ni lebih ni. Sabit tu bila mu dengar mu kena menyapa. Nabi kata. Sebab apa? Sebab terkadang mu dengar mu ingat saja ya. Mu dengar mu ingat supaya hafiz orang dah hafal Quran dah. Hafal ingat 30 juz, ingat saja tak erti. Makna tak erti, tafsir tak erti, ingat tapi ingat sungguhlah. Ayat ni dak ada surah apa tu? Waktu baik hala. Ayat yang berapa? Dia boleh royak. Hati dia ingat sungguh, maka orang ingat ni jaga ingat sudah. Jaga ingat. Lepas tu kena royak kat orang. Sebab orang nak apa nak waktu berhukum banyak. Hak ni juga dak jaga lah. Supaya juga orang hafal hadis, ingat beribu-ribu, beratus ribu ingat hadis. Tapi di segi hukum tak boleh. Dia ingat saja ya. Lalu dia tulis tahu, ingat. Lepas tu tok fiqh ni dia tak nak ditulis dah. Bawa mi hadis pok, dia waktu berhukum. Itu dah. Banding pakai kayu getah kita tu lah. Kita ni orang jual kayu. Beli kayu getah, lagi kira kayu getah. Ni kita tuai kayu getah duk jaga. Ni orang jaga kayu getah. Tapi no naicang no pandai. Daun dia boleh buat jadi faedah, akar susu jadi faedah. Tu dia. Dah dia, batal dia boleh buat furniture macam-macam tu naicang tu. Ni juga baik batal. Tak apa lah lori dia nuaknya ana dia boleh muat. Nak 100 batal muat. Hatta lagi.
Lepas tu necah kokak jadi habis apa ke debu tu boleh buat pula dah. Debu dia tu boleh buat pula dah. Tengok tu. Nah, boleh buat faidan pula dah. Tu necah tu. Tu dibatal getah so tu boleh buat gapo perkara. Ni pun sepatu hadis so tu tok fiqh boleh ambil atau banyak ana hukum. Sabit tu mu kena menyapan je duk dengar dia sekat mu lama terlupa rai habis. Hadis mu kena royak. Kerana mu royak ke orang nu dengar daripada mu, orang nu lebih faham pada mu waktu be hukum. Sebab tu menjadi duk dia sekat mu. Ni jalan. Ni kata lebih siapa? Lebih fuqaha. Gitu lah. Lebih tok fiqh lah. Dia boleh waktu be hukum. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang hadis ni apa ya ingat. Satu lafaz gini, riwayat orang ni gini, sanadnya dia ni, hadasana ya ingatlah. Tapi apa makna, apa hukum pun kadang nak waktu baik tak boleh. Kena hantar lagi ke fiqh. Untuk faqih tu. Dia faham sungguh-sungguh gitu. Tu ulama fuqaha dak waktu baik hukum. Banyaklah kena reti berkakah kepala kurang. Dah kita reti dia berkecak tak jadi karut lah. Kalau tidaknya jadi rusak petenah dalam agama. Ngaji orang-orang kecak panah. Tu dia. Moga berani kecak. Bila berani kecak. Baik. Itulah maknanya asal duk bicara Nabi mengajar umat tu terkadang sendirinya. Orang hak semasa dengan dia hak duk bercampur gaul dengan dia. Dengar daripada dia sendiri. Terkadangnya dia tidak sendiri, dia tawakil. Tengok seperti hatta Mu'ad bin Jabal pergi kena jadi qadhi di negeri Yaman. Pergi mengajar orang di Yaman. Dan beberapa banyak orang pergi masuk beriman dengan dia, lepas tu nak klik apa kita minta tok guru Quran hatta lagi. Minta tok guru mengajar hukum hatta lagi tempat kami jahil. Nabi hatta tok guru pergi. Tu dia apa kita mengajar ni lah ni. Ramai tak ada ke hak boleh-boleh kacau balasah mbok kapur mbok turut panggil boleh mungkin situ pergi tu dia tapi Nabi boleh dululah dia tak berani baca selawat tabak dapat ada pandap sarah yalah yang baca kitab oi dak itu pandap sarah nak tidak cecek iyo nyong nak gila gitu tak lagi baru sudut balasah lagi tak ambil pandai sarah dengan pandai cucur. Kok tu tak ada nak ngaji weh. Nak cucur orang tak ada nak ngaji. Dak itu kan. Nak betul ke ni payah. Itu. Ingat malat. Inilah cara jadi tunjuk ajaran Nabi dia pergi sendiri dia mengajar, ada yang hantar. Ya latih. Latih guru, ayo pergi tak. Tu dia. Tu ada mau tipu dia sekali tu. Ada mau tipu mai minta guru nak pergi mengajar orang tempat dia tu dia hantar 70 orang dia mau nyenati serai tengah jalan. Dia mau nyenggi serai mati. Hak tu Nabi marah sedih hati berdoa tu. Doa dalam kunut tu. Maya berdoa minta Tuhan laknat. Nak murid sangat tipu dia. Minta orang mengajar buat dia hantar dia mau bunuh. Murid Nabi. Lepas tu Tuhan tu ayat. Ya tengok Nabi lah tu nak marah masa manusia tapi dah Tuhan tu ayat ubah lalu. Laisa laka minal amri syai'. Mama bukan kerjaan mu ni. Nabi pasnya tak ada baca pun. Tu dia deh. Ya sedih tak tahu dia kita lah pada mau mari minta tu pergi mengajar situ. Hatta lagi namanya bunuh. Murid tak itu. Ajar. Tu dia. Tu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Itulah asal kita bicaranya arsyada. Irsyad tu ada kalanya binafsihi, ada kala biwasitatin. Klik ke kalam sanad semuna wa qawluhu lidinil haqqi. Wallahu